Salam sejahtera. Kajian ini bertajuk Kesan Strategi Penjanaan Masalah ke atas perkembangan kefahaman algebra murid tingkatan 2 berdasarkan model pemikiran. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Marsilah Anur Marham, Prof. Madya Dr. Muhammad Faizal Nizamli Abdullah dan Dr. Lee Tian Tian. Kajian ini memperkenalkan intervensi PDP menggunakan strategi penjanaan masalah dalam pembelajaran algebra. Menurut Silver 1994, strategi penjanaan masalah merupakan proses menjana masalah matematik yang baru atau mengubah soalan yang telah diberi sebelum, semasa atau selepas menyelesaikan sesebuah masalah matematik. Dalam kajian ini, penjanaan masalah adalah murid mengubah atau menyusun semula masalah matematik yang sedia ada sehingga ia menjadi masalah matematik yang baru. Seterusnya, kajian ini menggunakan model pemikiran yang mengandungi 8 lapisan tahap kefahaman iaitu tahap pengetahuan terdahulu, tahap membina imej, tahap memperoleh imej, tahap mengenal pasti ciri-ciri, tahap memformalkan, tahap memerhati, tahap menstrukturkan dan tahap mencipta. Ini merupakan huraian yang lebih lengkap berkaitan dengan 8 lapisan tahap kefahaman di dalam model pemikiran. Untuk tahap lapisan yang pertama iaitu tahap pengetahuan terdahulu, ia merujuk kepada pengetahuan sedia ada murid itu. Okey, sebagai contoh, jika ia berkaitan dengan penyelesaian masalah algebra, bermaksud pengetahuan sedia ada adalah berkaitan dengan konsep asas algebra itu sendiri seperti penambahan, penolakan algebra dan sebagainya yang telah dipelajari pada tahun sebelumnya. Seterusnya, lapisan kedua ialah tahap membina imej iaitu di mana murid dapat menggambarkan atau melakar proses yang boleh dibentuk berdasarkan soalan yang dibaca. Yang ketiga adalah tahap memperoleh imej. Murid dapat menyatakan ciri-ciri tanpa melukis imej atau simbol. Yang keempat, tahap mengenal pasti ciri-ciri. Di sini murid boleh mengenal pasti proses penambahan, penolakan algebra dan sebagainya. Seterusnya, pada tahap memformalkan, murid boleh mengemukakan hukum algebra yang boleh digunakan pada mana-mana situasi lain. Seterusnya, murid berada pada tahap memerhati jika dapat menggunakan konsep algebra dengan topik matematik yang lain. Tahap yang ketujuh adalah tahap menstrukturkan iaitu murid boleh membuat pemerhatian yang sistematik dan membuktikan andaian ciri-ciri yang dibuat. Dan pada akhirnya, murid berada pada tahap mencipta jika dapat mencipta atau menjana soalan algebra yang baru. Kajian ini merupakan sebuah kajian kes dan menggunakan kaedah temu bual klinikal. Menurut Nik Aziz 2014, temu bual klinikal berbeza daripada temu bual berstruktur atau temu bual tidak berstruktur. Di mana untuk temu bual klinikal, penyelidik akan mengemukakan soalan berdasarkan situasi yang berlaku pada ketika itu. Di sini untuk kajian ini, penyelidik akan menyoal informan semasa beliau sedang melakukan tugasan tersebut untuk mengetahui apa yang difikirkan olehnya. Terdapat 3 peringkat analisis data. Yang pertama adalah peringkat penyediaan data di mana semua maklumat yang diperoleh akan ditranskripkan. Yang kedua adalah peringkat penghasilan kajian iaitu membentuk kajian kes di mana penyelidik menggunakan model pemikiran untuk melihat tahap perkembangan algebra informan. Dan yang ketiga, peringkat analisis data. Di sini, penyelidik akan memetakan tingkah laku yang ditunjukkan atau apa jua yang ditonjolkan ketika sesi temu bual untuk dipetakan ke dalam setiap gelung tahap model pemikiran. Sedikit profil murid yang terlibat sebagai informan untuk kajian kes ini. Beliau merupakan seorang murid yang aktif dalam sesi perbincangan di dalam bilik darjah. Beliau juga memperolehi skor 70% dalam ujian pasca
dan sukarela untuk ditemubual. Temubual klinikal yang dijalankan mengambil masa 30 minit. Instrumen yang digunakan merupakan satu soalan penyelesaian masalah algebra dan satu soalan penjanaan masalah algebra. Mari kita lihat dapatan kajian ini. Inilah dapatan kajian kes ini yang menunjukkan model perkembangan tahap kefahaman algebra murid P01 setelah menjalani intervensi. Di sebelah kanan merupakan soalan tugasan algebra dan soalan penjanaan masalah algebra yang diberikan. Pada tahap yang pertama, iaitu apabila murid diberikan tugasan algebra, murid terus dapat membaca soalan dan menyatakan perkara yang perlu dicari. Jawapan yang spontan menunjukkan murid P01 memahami kehendak soalan dan boleh melakarkan persamaan yang perlu dibentuk. Justru pada peringkat permulaan ini, murid dilihat berada pada tahap membina imej. Kemudian, murid beralih ke tahap memperoleh imej. Apabila beliau dapat mengira luas taman herba dengan mendarabkan nilai panjang dan lebar kawasan tersebut, kemudian membentuk persamaan algebra untuk mencari luas kawasan keseluruhan. Beliau berada pada tahap memperoleh imej kerana beliau dapat menyatakan tindakan yang akan dilakukan bagi menyelesaikan masalah algebra ini. Kemudian, murid berada pada tahap mengenal pasti ciri-ciri, iaitu boleh menyatakan proses algebra yang perlu dilakukan, iaitu proses penambahan algebra. Namun begitu, pada ketika ini penyelidik mendapati murid melakukan kesalahan operasi asas algebra. Untuk itu, murid berada pada tahap pengetahuan terdahulu untuk mengukuhkan konsep asas algebranya. Seterusnya, setelah memperoleh konsep asas algebra yang betul, murid berada pada tahap memformalkan, iaitu murid dapat mengemukakan persamaan algebra yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Pada ketika ini, murid mengaplikasi konsep penambahan algebra kepada situasi yang dihadapinya dengan menyatakan bahawa 12 tambah Y tambah Y adalah 12 tambah 2Y. Murid dapat menulis persamaan algebra yang kedua ini dengan betul. Kemudian, murid berada pada tahap kefahaman memerhati, iaitu murid dapat menyatakan dengan jelas untuk menggunakan persamaan algebra yang diperoleh dan melaksanakan operasi kembangan algebra bagi mendapatkan luas kawasan keseluruhan. Murid berupaya menggunakan konsep algebra dengan topik luas. Kemudian murid melakukan operasi penolakan algebra untuk mendapatkan luas laluan konkret. Namun begitu, murid didapati masih melakukan kesalahan operasi penolakan algebra. Oleh itu, murid sekali lagi berada pada tahap pengetahuan terdahulu dan mengukuhkan konsep asas penolakan algebra. Kemudian, murid berada pada tahap memerhati, iaitu dapat menyatakan dengan betul persamaan yang terbentuk daripada proses penolakan algebra. Seterusnya, murid berada pada tahap menstrukturkan apabila murid P01 dapat menggabungkan operasi penambahan, pendaraban dan penolakan algebra bagi menyelesaikan masalah algebra tersebut. Seterusnya, pada akhirnya apabila diminta untuk menjana masalah algebra yang baru, murid dapat melaksanakan
tugasan yang diberikan, iaitu menggunakan pengetahuan berkaitan algebra untuk membina soalan berkaitan permasalahan algebra dalam kehidupan harian yang boleh diselesaikan. Pada ketika ini, murid berada pada gelung tahap kefahaman yang terakhir, iaitu mencipta. Kesimpulannya, murid P01 menunjukkan tahap kefahaman algebra sehingga tahap mencipta. Pada waktu tertentu, murid P01 telah melepasi keadaan tidak perlu sempadan untuk konsep algebra yang dipelajari. Ini bermakna pemahaman algebra murid boleh berkembang hingga kepada tahap pemahaman tertinggi tanpa perlu melakukan proses imbas kembali ke tahap pengetahuan terdahulu. Namun begitu, murid masih boleh melakukan proses imbas kembali sekiranya perlu. Ini menunjukkan murid mengalami proses perkembangan kefahaman berkaitan algebra apabila dapat menerangkan dan mengaplikasi konsep algebra yang diperoleh ke dalam situasi yang baru. Intervensi yang dikemukakan membantu murid menguasai topik algebra apabila di akhirnya murid dapat mengemukakan soalan penyelesaian masalah algebra yang baru dan boleh diselesaikan. Sekian sahaja untuk pembentangan pada kali ini daripada kumpulan kami. Terima kasih.